dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Tak lengkap majlis tanpa penyeri, izinkan saya perkenalkan diri. Nur Fatihah Abdullah nama diberi, moderator anda Makmur Bestari. Sayang bapa mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang para kaunselor saya ucapkan, moga diiringi restu ilahi. Melintas jalan, lihat sekeliling. Apa itu etika kaunseling? Info kaunseling mudah didapat. Etika bahasa Yunani, watak dan adat. Pergi Teluk Intan menaiki bas Transnasional. Etika kaunseling, pematuhan piawaian profesional. Menonton wayang di wan utama, kerusi wayang sentiasa muat. Dipersilakan kaunselor utama memberi perkongsian yang bermanfaat. Balik kampung menaiki motor. Terima kasih Cik Moderator. Tersegam indah diucapkan kepada Tan Sri Lim. Saya Nurhani Sufi binti Nur Halim. Kod Etika Kaunseling memberikan garis panduan kepada kaunselor untuk penyelesaian isu etika dan penyelewengan. Memberi garis panduan mengikut standard perilaku kaunselor. Inilah satu panduan mengikut standard garisan. Kod etika menggariskan kejalinan hubungan bersama klien, bersama juga rakan-rakan kaunselor. Hubungan yang positif memberi kebaikan bersama, amalan terpuji menjamin keharmonian. Tanggungjawab etika haruslah berterapkan prinsip kod etika bagi tujuan keselamatan serta perhubungan. Setiap pelaksanaan bicara bersama klien perlu beretika bagi membina keselesaan dalam perhubungan. Penjelasan tentang etika kaunseling dilaksanakan oleh kaunselor berdaftar supaya klien jelas akan etika kaunseling. Usaha murni dibentuk oleh lembaga kaunselor bertujuan perkhidmatan kaunseling yang berprinsip. Menyusun buku mengikut bahagian. Kod etika kaunseling ada 8 bahagian. Kaunselor menjalankan hubungan menolong, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan bersama klien. Hubungan mesra dan sihat dibentuk untuk kejalinan teguh, membawa kepada perkhidmatan berkah. Kaunselor haruslah menjaga kerahsiaan pihak klien, membuat perkongsian mengenai kebatasan kerahsiaan. Kaunselor juga harus menjaga parameter kaunseling secara beradab, supaya segala pemahaman kerahsiaan komunikasi privilege dan peribadi dapat difahami. Amalan kaunseling berasaskan penyelidikan teliti, merupakan tanggungjawab profesional setiap kaunselor. Penjagaan emosi serta mental dalam sesi kaunseling supaya tidak menjejaskan reputasi sebagai seorang kaunselor. Kualiti hubungan dengan kaunselor lain amat penting. Interaksi sesama dapat meningkatkan komunikasi yang positif. Hubungan yang baik dapat bentuk cara kerja lebih efisien. Penyelesaian sesuatu etika dapat diselesaikan secara bersama. Kaedah penilaian dan pentaksiran diguna pakai dalam sesi kaunseling, tujuan untuk pengukuran yang jelas dalam masalah klien. Kaunselor juga diingatkan tidak menyalahguna keputusan pentaksiran agar tindakan tidak dikenakan kepada mereka. Kaunselor hendaklah mempunyai asas pedagogi serta mempunyai nilai kejujuran. Kaunselor juga perlu mendapatkan kemahiran aspek etika serta latihan dan profesion yang sempurna. Penyelidikan dibuat bagi mendapatkan pengkalan data pihak klien bagi pemastian tiada unsur penipuan. Kaunselor diingatkan mematuhi etika kaunseling serta menerbitkan kajian mengikut Undang-Undang Hak Cipta. Kaunselor Malaysia harus bertindak mengikut undang-undang serta etika dan juga nilai-nilai moral. Segala permasalahan isu etika harus diselesaikan sedaya upaya agar pihak klien tidak mengambil tindakan serta-merta. Selesailah sudah perkongsian saya. Kembali semula kepada Cik Moderator. Pergi ke pekan menjual bonsai. Pohonnya kecil, cuma sejengkal. Kod etika kaunseling sudah pun selesai. Bawalah ilmu sebagai bekal. Siang hari main ke kuda. Dipersilakan kaunselor kedua. Hujung bulan masak mi segera. Aisyah Ismail masuk bicara.
Pergi melancong ke negeri Melaka, singgah sebentar untuk makan. Apa itu kepentingan etika? Buka mata, pasang telinga, saya terangkan. Berjalan-jalan ke sini ke sana sambil menonton cerita alien. Ini merupakan ringkasan kepentingan pertama, iaitu menjaga kepentingan klien. Buat rempah kari dengan menggiling, dimakan bersama dengan nasi. Untuk memajukan pendidikan kaunseling, kita harus elakkan eksploitasi. Ada buku panduan, mestilah ada tujuan. Panduan itu pula digariskan oleh pekamar dengan harapan memberi perkhidmatan terbaik, disokong pula oleh misi lembaga kaunselor. Hari-hari minum soya, inilah dia kesimpulan saya. Panggilan telefon tidak dijawab, tingkah laku kita yang paling utama. Jika bekerja, haruslah ada tanggungjawab. Amalkan nilai-nilai murni paling utama. Atuk jalan perlahan kerana tua. Semoga perkongsian menjadi contoh buat kita semua. Anak kecil malam berjaga. Dipersilakan kaunselor ketiga. Membeli mie basah, hai saya Eja Miza. Membeli paku, membeli sabun, apakah yang ingin saya pantunkan? Suram berbalam cahaya di taman, girangkan diri di sawah padi. Hulurkan salam, limpahkan senyuman, santunnya guru menyerlah pribadi. Datang tetamu membawa keladi, tetamu dihidang cucur badak. Menjaga kerahasiaan dalam sesi, sang kaunselor bijak bertindak. Pergi berburu memakai purda, bawa senjata, lembing dan tembok. Kepentingan klien diambil kira, seperti kerja menari kompak. Bunga cengki, bunga matahari, harum wangi di ruang tamu. Memelihara fizikal dan psikologi klien, membimbing klien tanpa jemu. Menjunjung tinggi nilai martabat, agar menjadi orang beradab. Apabila klien berani berbuat, kaunselor harus memberitahu tanggung jawab. Cincin sebentuk di pohonku ini, cahayanya redup tumbuh si jasmin. Kaunselor memupuk nilai pribadi agar hidup pelajar terus terjamin. Duduk di rumah sambil berbual, yang dibual moto entik. Tiada hubungan bukan profesional antara pelajar dan pendidik. Buah cempedak, sayur timun, enak dimakan, enak disantapi. Amalan beretika harus dipraktikan agar kaunselor terus dihormati. Berakhir sudah pantun saya, moga bersua tahun hadapan. Andai ada tersasul kata, salah silap mohon dimaafkan. Ke pasar membeli serai. Amalan beretika sudah pun selesai. Anak katak berlompat-lompat. Dipersilakan kaunselor keempat. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat semua, awal bismillah pembuka bicara. Singgah di Spikmat membeli buah, nama diberi Ahmad Hakimi Hasbullah. Dari Johor singgah ke Melaka, singgah sebentar beli berangan. Apakah dia prinsip etika? Mari sini saya terangkan. Pergi ke kedai membawa RM5, RM5 membeli pensel. Terdapat 5 prinsip etika, iaitu 5 golden principle. Dari Selama singgah ke Ipoh, singgah sebentar membeli mi. Prinsip etika yang pertama akan disentuh, rupanya ia autonomi. Autonomi ialah kebebasan membuat keputusan sendiri. Dari Sungai Dua singgah ke Bertam, singgah sebentar berjumpa Hussein. Prinsip etika yang kedua akan dikemukakan, rupanya ia beneficent. Beneficent ialah melakukan perkara berfaedah. Dari Bertam pergi ke Tanjung Ru, pergi ke sana bersama Mak Nen. Prinsip etika yang ketiga akan diberitahu, rupanya ia non-malevolent. Non-malevolent ialah mengelakkan melakukan perkara buruk. Dari Manjung singgah ke Ipoh, singgah sebentar melihat artis. Prinsip etika yang keempat akan disentuh, rupanya ia adalah justice.
Justice ialah keadilan untuk semua yang sama rata. Pergi ke Melaka menaiki bas terakhir. Pergi ke sana berjumpa Izzati. Sampailah kita ke prinsip etika yang terakhir. Rupanya ia fidelity. Fidelity ialah keikhlasan dan kejujuran dalam perhubungan. Pergi ke Pahang membeli tembikai terbaik. Tembikai dijual di Timang Kati. Untuk menjadi kaunselor yang terbaik, prinsip etika mestilah ditaati. Dari Kedah ke Pekansari, beli swasta di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas diberi. Di lain masa bersua lagi. Lembu berjalan selangkah. Semoga pengkongsian membawa berkah. Skor A+, senang dapat. Mari amalkan ilmu yang dapat. Tulis hutang dalam buku 55. Sila sambung kaunselor kelima. Membantu individu matlamat kaunselor. Kaunselor makan di Pasar Isnin. Terdapat beberapa kelayakan kaunselor yang perlu anda teladani. Anak penghulu sedang berkhatam bersama rakan-rakan, memiliki ijazah bimbingan kaunseling dalam bidang berkaitan. Begitu juga ijazah psikologi pendidikan. Pergi stadium menaiki jejantas, menyaksikan bola sepak serata Asia. Menjadi kaunselor perlu berumur 21 tahun ke atas, taraf kewarganegaraan, warga tetap Malaysia. Tanggal Merdeka jatuh pada bulan 8. Bulan 8 bukan sebarang cuti. Berdasarkan Seksyen 26-27 Akta Kaunselor 1988, kaunselor bertauliah berdaftar Lembaga Kaunselor Malaysia. Memberi khidmat terbaik impian kaunselor. Setiap masalah tidak perlu diragui. Terdapat beberapa tugasan kaunselor yang perlu anda ketahui. Di Gunung Kinabalu, gunung tertinggi, tugas kaunselor sering terselah. Di sekolah dan institusi pendidikan tinggi, membimbing masalah akademik dan sahsiah. Sungguh cantik bunga matkawali, belum tersentuh dia terlali. Kaunseling individu bersama ahli menambahkan keyakinan diri. Indah sungguh burung Raja Wali, peluang sentuh jangan disia. Kaunseling kelompok bersama ahli merapatkan silaturahim bersama manusia. Anak kecil jangan bermain api. Kelak bahaya boleh berpanjangan. Jika ada masalah yang dihadapi, jangan biar diri berseorangan. Pergi sekolah naik kereta sendiri. Teringat kenangan pesanan kaunselor. Jika banyak perkara mengganggu diri, jangan lupa ketemu kaunselor. Sudah penat berteka-teki, izinkan saya mengulurkan diri. Salam dihulur, usah berdengki. Pahatkan nama saya dalam memori.